الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Sadaqallahul 'azim. Ingatlah peristiwa tak kala Nabi Musa berkata kepada isterinya, sesungguhnya aku ada melihat api. Aku akan bawakan berita dari situ kepada kamu, atau aku akan bawakan colok api daripadanya, supaya kamu dapat berdiam. Maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, berkah yang melimpah-limpah kepada orang yang berada dekat api ini dan sesiapa yang ada di daerah sekelilingnya, dan maha sucilah Allah Tuhan sekalian alam. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan sekarang campakkanlah tongkatmu. Maka apabila ia melihat tongkatnya itu menjadi seekor ular besar, bergerak cepat tangkas, seolah-olah seekor ular kecil. Berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi. Lalu ia diseru, wahai Musa, janganlah takut. Sesungguhnya rasul-rasul itu semasa menghadapku menerima wahyu tidak sepatutnya merasa takut. Tetapi sesiapa yang berbuat salah, kemudian ia mengubahnya dengan melakukan kebaikan sesudah berbuat salah, maka sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan masukkanlah tanganmu melalui belahan dada baju. Nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat. Ini ialah di antara 9 mukjizat yang membuktikan kebenaranmu untuk dibawa kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, derhaka. Maka tak kala keterangan mukjizat kami sampai kepada Fir'aun dan kaumnya dengan jelas nyata, berkatalah mereka, ini adalah sihir yang terang nyata. Dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong angkuh, sedang hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Kita berada pada kisah yang pertama dalam surah An-Naml. Surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-19. Itu kisah Nabi Allah Musa AS. Bermula ayat 7 sehingga ayat 14. Kalau dalam surah Syu'ara, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Musa AS dengan Harun menghadap Fir'aun dan berlaku perdebatan dan hujahan sehinggalah Musa menunjukkan mukjizat di hadapan Fir'aun dan sehinggalah Fir'aun menganggap Musa sebagai ahli sihir, maka dicabar pada gelanggang sihir dengan dikumpulkan segala penyihir di seluruh negara sehingga berlaku pertandingan dan menzahirkan kebenaran Musa dan keimanan ahli sihir semuanya, yang berakhir dengan kesungguhan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa, Harun dan Bani Israel. Itu kisah dalam surah Syu'ara. Maka dalam kisah An-Naml dan surah An-Naml menceritakan bagaimana Musa dilantik menjadi rasul. Kisah kejadian mukaddimah kerasulan Nabi Musa. Sebelum Musa AS menghadap Fir'aun, berhujah dengannya, membatalkan segala kedongengan ketuhanan Fir'aun. Maka ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan bagaimana Musa AS menerima wahyu. Di manakah Nabi Allah Musa menerima wahyu? Dan juga bagaimana mukjizat, sebahagian mukjizat yang dizahirkan di tangan Nabi Allah Musa
Pada hari Nabi Allah Musa dilantik menjadi Rasul. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam memulakan kisah Musa yang telah dipilih oleh Allah menjadi Rasul, yang telah dimulakan dengan percakapan dan wahyunya, yang telah diberikan mukjizat-mukjizat yang nyata dan mengutuskannya untuk berhadapan dengan Fir'aun yang berakhir dengan kemusnahan Fir'aun. Firmanullah Ta'ala, idh qala Musa li ahlihi. Dan ingatlah satu kisah, kejadian, ketika Nabi Allah Musa berkata kepada isterinya, iaitu dalam perjalanan Nabi Allah Musa daripada Madian menuju ke Mesir. Kita tahu bila Nabi Allah Musa sudah berkhidmat selama 10 tahun dengan Nabi Allah Shu'aib AS, maka tiba Nabi Allah datang keinginan, kerinduan Musa untuk pulang ke kampung halamannya, ke negeri asalnya, menemui keluarganya, khususnya ibunya. Dalam perjalanannya menuju ke Mesir daripada Madian, maka berlaku kejadian ini. Artinya sebelum ini Nabi Allah Musa belum dilantik Rasul. Ketika mana bersama dengan Nabi Shu'aib. Dan ketika mana dia mengahwini anak Nabi Allah Shu'aib. Dan ketika mana dia berkhidmat selama 10 tahun sebagai bayaran mas kahwin, perkahwinannya. Maka dalam perjalanannya pada malam hari, kerana ayat ini jelas menunjukkan ia berlaku perjalanan ini malam hari. Sebagaimana kita sebut hadis-hadis tentang para nabi suka berjalan malam hari. Sehingga di antara nabi yang paling suka berjalan malam hari ialah Nabi Allah Yaqub AS. Sehingga ia digelar sebagai Isra'i. Isra'i berarti hamba yang suka berjalan malam. Isra berjalan malam, yakni hamba Allah. Dan Nabi SAW menceritakan bagaimana waktu malam dilipatkan dunia, dipendekkan perjalanan. Maka kisah ini, perjalanan ini waktu malam. Yang saya katakan sunnah para Nabi, mereka memulakan perjalanan pada 2 waktu, wa imma pada malam hari atau pada awal pagi. 2, perjalanan yang penuh barakah. Kata Allah, dan ingatlah bila Musa berkata kepada isterinya, inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api daripada jauh. Aku nampak ada cahaya di hujung sana. Sa'atikum minha, kamu tunggu di sini, akan kubawakan api tersebut. Sama ada aku bawa bi khabarin, mungkin di sana ada sesuatu yang beri manfaat pada kita. Mungkin di sana ada penduduk kampung, ada kampung, atau di sana mungkin ada sekumpulan manusia yang boleh tunjukkan jalan. Kerana kebanyakan ulama tafsir menyatakan waktu perjalanan pulang Nabi Allah Musa daripada Madian ke Mesir, Nabi Allah Musa sesat. Maka bila dia sesat, dia ingin mencari dalil. Dalil maksudnya petunjuk jalan. Maka dari jauh dilihat kelihatan api. Barangkali ia maklumat khabar yang saya boleh dapati di sana. Sama ada ia perkampungan atau ia adalah perkumpulan manusia yang sedang berkumpul, yang musafir juga macam kita. Supaya kita tanya arah dan jalan. Kemudian kata Nabi Musa lagi, au atikum, atau aku mendatangikan bagi kamu bisyihabin qabasin, bau obor api. Kalau di situ tu ada api, tak ada orang, akan ku bawa api ini. La'allakum tastalun, supaya kita dapat memanaskan badan. Berarti perjalanan ini pertama malam, sebab orang tak perlukan api sekarang. Yang kedua, ianya sejuk. Kalau tidak, Nabi Allah Musa tak sebut tastalun. Tastalun artinya kita dapat berdiam. Berdiam maksudnya memanaskan badan. Memanaskan badan kita. Nabi Allah Musa AS, kalau kita tahu kenapa Nabi Allah Musa tak nak berjalan dengan isterinya, tu kata jomlah kita pergi sekali. Pertama kan Nabi Allah Musa ingin menjaga keamanan isteri. Dan yang kedua, Nabi Allah Musa berjalan bersamanya dengan kambing-kambing sekali. Maka sekurang-kurangnya ada yang jaga kambing. Kerana kita tahu sunat musafir paling minimum 2 orang. Bahkan bila mana kita berjalan seorang diri, dianggap berjalan dengan syaitan. Asyaitan ma'al wahid, wa huwa ma'afnain ab'adu. Syaitan akan bersama dengan orang yang bermusafir seorang diri. Dan dia akan menjauhkan diri bila mana orang itu berdua. Bahkan pernah satu ketika, bila ada sahabat Rasulullah yang berjalan seorang diri,
Sehingga dia bertemu kejadian-kejadian aneh dan menceritakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberi amaran, kerana itu aku melarang kamu berjalan seorang diri. Musafir makruh seorang diri. Allahumma illa melainkan memang tak ada cara lain kita. Kebetulan kerja kita je nak ajak orang lain payah. Tak boleh misalnya. Kerana berbeza keperluan dan sebagainya, maka itu dah hal darurat. Tapi pada hukum asas, musafir seorang diri makruh. Musafir berdua itulah sunnahnya. Bahkan kalau berempat lagi sunnah. Musafir ini sunat genap, bukannya ganjil. Kerana masing-masing ada couple untuk bercakap. Kalau kita musafir 3 orang, 2 bercakap, seorang diam bisu. Seorang tak akan bercakap. Sebab kita tak mungkin bercakap 3 secara serentak. Kalau musafir 4, maka 2 ni bercakap, 2 ni bercakap. Itu asal musafir ialah genap. Dan bila bermusafir lebih pada seorang, sebahagian boleh menjaga barang. Ini nak kencing ke, nak berak ke, nak makan, minum, seorang boleh jaga dalam kenderaan. Umpama kalau zaman kita sekarang, masalahnya parking. Parking, maka seorang boleh jaga parking. Maka yang lain boleh keluar untuk hajat dan bergilir, boleh alih parking. Maka ini hikmah syariat tentang musafir paling kurang berdua. Dan kita lihat Nabi SAW tidak pernah musafir seorang diri. Walau Rasulullah berani, gagah, kuat. Rasul boleh saja musafir seorang diri. Hatta Nabi dalam hijrah, Nabi menyuruh Abu Bakar menunggunya. Nabi kata, ala rislik. Ketika mana Abu Bakar meminta izin pada Nabi SAW untuk bermusafir, berhijrah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi kata, ala rislik, tunggu dulu. Sehingga aku mendapat berita perintah Allah. Maka Abu Bakar gembira, kerana ia mengetahui ia isyarat suhbah, isyarat teman musafir. Bila Rasulullah kata, jangan pergi lagi sehingga aku mendapat isyarat wahyu. Padahal kalau musafir Nabi seorang diri, Nabi tak perlu suruh Abu Bakar tunggu. Abu Bakar memahami itu memberi maksud suhbah, yakni bersahabat. Akhirnya Rasulullah SAW kita tahu, Nabi bermusafir. Pada permulaannya bersama Abu Bakar. Maka akhirnya diikuti dengan Abdullah bin Arqid atau Uraiqid. Dan diikuti dengan beberapa orang sahabat yang lain, termasuk anak Abu Bakar sendiri. Dia setengah menyatakan sama Rasulullah itu 4 orang dalam musafir hijrah. Ini bagi menunjukkan tentang bagaimana pensyariatan musafir itu, kita tak seorang diri. Sunat berteman. Dan seorang bila diajak bermusafir menemaninya, maka sunat dia menyahutnya. Kalau ada orang ajak kita, jom teman dan sebagainya, sunat kita menyahut. Termasuk dalam makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Ajak jom kita musafir, jom teman saya itu, ini disunatkan kita talbiyah ataupun menerima saranan tersebut. Tapi kalau kita pun ada urusan, ada kerja, itu hal lain. Kemudian kata Allah, falamma ja'aha, dan bila mana Musa AS mendatangi cahaya yang dilihat. Baik diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Abbas, ketika mana Musa sampai ke tempat kejadian, tempat yang dari jauh dia nampak api, maka dia nampak sebatang pokok yang hijau, yang pokok tadi ada api padanya, dan api itu semakin tatawakkadu, semakin besar semakin besar. Dalam keadaan pokok itu pula semakin hijau semakin hijau. Api ini bukan datang daripada pokok yang mati. Kebiasaan kita tahu api datang daripada kayu yang kering, yang kita panggil kayu api. Dia tak mungkin datang dari pokok yang hijau. Pokok hijau, dia tidak menjadi kita katakan pembakar yang baik. Tapi kerana Musa AS bukan melihat api biasa. Ketika mana dia menghampirinya, ternyata dia sebatang pokok yang padanya ada api. Bertambah nyala api, fala tazdadu an-nar illa tawaqqudan. Api itu semakin marak. Wala tazdadu syajara illa khudratan wa nadara. Dan pokok itu pula semakin menghijau, semakin nampak ketara. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi Allah Musa mengangkat kepalanya, maka dilihat daripada pokok tadi cahayanya bersambungan sampai ke langit. Ini Nabi Musa tengok, fa idza nuruha muttasilun bi'ina'is sama' wa lam takun naran wa innama kanat nura wa nur rabbil alamin. Kama qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Musa AS ada riwayat menceritakan bila Musa nampak pokok ni dan nampak padanya api, maka Musa AS cuba mematahkan dahan yang ada api tadi. Tapi lagi kuat dia paut, maka dia tidak patah.
Dan api itu mula membesar. Dan pokok itu mula menghijau. Lalu Musa AS melenggok, tengok ke langit. Maka tiba-tiba dia melihat cahaya yang berhubungan terus pokok tadi ke langit. Nampak terus terang. Maka Musa AS mengetahui bahawa ini lain. Fawaqafa Musa muta'ajiban bima ra'a. Dan Musa berdiri dalam keadaan takjub. Apa yang dilihat? Yang apinya makin marak, pokoknya makin menghijau, dan nur cahaya bersambungan daripada pokok tadi sampai ke langit. Fanu dia, dan ketika Musa tertanya-tanya tentang keajaiban ini, maka tiba-tiba nama Nabi Allah Musa disebut. Musa AS mula dipanggil. Nudiya amburika man finnari wa man haulaha. Maka diberkati siapa yang berdekatan dengan api tadi. Yang Nabi Musa diberkati dengan kerasulan, risalah. Dan diberkati tempat itu, iaitu lembah Sinai. Wa ma haulaha wa man haulaha, dan apa yang sekitarnya. Man haulaha ini setengah ulama menyatakan man haulaha ini ialah para malaikat yang berada bersama-sama dengan Nabi Allah Musa AS ketika itu. Ada menyatakan maksud man haulaha iaitu tempat yang berhampiran dengannya. Yang dimaksudkan tempat yang berhampiran dengannya ialah bumi Syam. Yang merupakan tempat yang penuh keberkatan kerana di situ tempat dibangkitkan para Nabi alaihimussalatu wassalam dengan jumlah yang ramai. Kita tahu bahawa Sinai ia kawasan sempadan dengan bumi Filistin. Filistin ialah bumi Syam. Padanya ada Baitul Maqdis. Dan padanya tempat Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam dibangkitkan. Dan Syam ialah bumi berkat, bumi yang mempunyai sejarah yang panjang daripada dulu awal penciptaan bumi sehingga akhir kejadian ataupun sehinggalah berlakunya kiamat. Sehingga Nabi SAW menyatakan, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah berkatilah Syam kami, berkatilah Syam kami. Maka disebut dalam hadis, bahawa satu hari nanti bumi Madinah juga akan ditinggalkan untuk semua berkumpul di bumi Syam. Dia punya keberkatan bumi Syam, satu hari nanti bumi Madinah akan ditinggalkan. Semuanya berkumpul di Syam. Syam akan menjadi bumi penentuan kebenaran dan kebatilan. Bumi persaingan antara Mahdi dan juga tentera-tentera kafir yang lain, dan bumi persaingan antara atau tempat turunnya Nabi Isa AS dan juga terbunuhnya atau dibunuhnya Dajjal. Bumi yang mana terbentuk segala kejadian-kejadian besar di akhir zaman dengan kemenangan-kemenangan Islam dan juga tanda-tanda kiamat yang lain. Ini bumi Syam yang kita lihat hari ini yang telah dipecah-pecahkan menjadi beberapa buah negara, Jordan, Palestin dan juga sebagian memasukkan Lebanon. Ini ialah bumi Syam yang dipecah-pecahkan. Kenapa? Kononnya mereka orang kafir ingin menghalang daripada peristiwa akhir zaman berlaku. Maka dijadikan bumi Syam ini huru-hara dengan peperangan, dengan permusuhan dan sebagainya. Namun Allah akan berkati bumi Syam. Dan ayat ini menceritakan tentang kelebihan bumi Syam dengan firman-Nya wa man haulaha, dan siapa yang berada di sekitar tempat itu yang di bumi Syam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Baik, kenapa Allah sebut subhanallah? Supaya kita tak bayangkan ketika mana Musa dipanggil oleh Allah sebagaimana orang memanggil manusia yang lain. Artinya suara Allah tidak seperti suara manusia yang lain. Tidak macam kita sebut sekarang, kalau saya panggil Ahmad, Muhammad, saya panggil Ali sebagai contoh, suara yang punya huruf dan sebagainya, maka suara Allah berbeza. Maka sekarang itu disebut subhanallah, tidak boleh dikiaskan panggilan Allah pada Musa. Tak boleh dikiaskan. Tak boleh kita bayangkan sebagaimana panggilan manusia dengan manusia. Ya, kalau kita panggil orang, kita ada jihah, kita ada arah. Kalau saya panggil tuan-tuan, tuan-tuan arahnya ialah depan. Arahnya kanan. Sebab itu bila orang panggil nama kita, mak, kita akan paling pada arah suara. Ke kanan suara tadi. Atau mungkin ke kiri. Akan mungkin bawah. Tapi suara Allah tidak punya arah tadi. Kerana arah ini ialah sifat makhluk. Maka sebab itu Allah menyebut wa subhanallah. Jangan dibayangkan, dibandingkan bagaimana Allah memanggil Musa dan melantiknya jadi Rasul sebagaimana kamu memanggil sesama kamu. Maha suci Allah. Kerana laisa kamitslihi syai', Allah tak akan sama dengan sesuatu. Dan ketika mana Allah Ta'ala menyebut
Ya Musa, wahai Musa, innahu sesungguhnya anallah, akulah Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa. Baik, kenapa Allah menyebut sifatnya perkasa? Kita tahu nama Allah banyak. Sifat Allah Ta'ala banyak. Kenapa di sini sebut sifat perkasa? Kerana Musa akan berhadapan dengan Fir'aun yang gagah, yang kuat. Dan Allah nak beritahu Allah yang maha perkasa, yang akan mengalahkan Fir'aun. Dan mengalahkan tenteranya, mengalahkan kekufuran. Dan Al-Hakim, yang bijaksana. Kita dah sebut kekuatan tanpa kebijaksanaan ialah kekuatan yang kosong. Kekuatan dengan kebijaksanaan ialah kesempurnaan kekuatan. Contoh kita kalau gagah, kita takkan mungkin duk menghadap musuh cara direct macam tu, kita mesti ada strategi. Walaupun gagah. Kita gagah boleh lawan singa, boleh bunuh singa. Takkan kita duk jalan macam tu depan singa untuk lawan dia. Contoh, dia ada strategi. Kita gagah di medan perang. Sejarah menunjukkan mana pun orang gagah dalam medan perang, mereka pakai baju besi. Mereka bawa pedang. Mereka bawa sekian-sekian. Kan itulah kebijaksanaan. Tak mungkin atas nama gagah, baju besi pun tak pakai, pedang pun tak bawa. Strategi perang pun tak ada. Maka ini bukan bijaksana. Nabi SAW dalam hijrah, Nabi mengatur strategi, bijaksana. Maka Allah nak beritahu bahawa Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Bagaimana yang berkuasa ini akan mengalahkan yang mendakwa berkuasa. Bagaimana Tuhan yang maha bijaksana ini akan mengalahkan orang yang menganggap dia itu cerdik. Sedangkan ada dua benda yang bukan sifat kita manusia. Pertama kuat, yang kedua cerdik. Bukan sifat kita. Dimulakan dengan bila kita lahir, apakah kita kuat? Kalau kita compare, bandingkan kita dengan seluruh makhluk dalam keadaan baru lahir, kita lah yang paling lemah sekali. Makhluk lain dia baru lahir dah boleh berjalan. Mungkin dah boleh berlari. Anak lembu lahir itu berlari. Anak kuda lahir itu berlari. Kita manusia lahir mana boleh berlari? Lemah. Dan manusia lah yang paling jahil. Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. So, kita akan melalui fasal. Mula lahir kita tak pandai apa pun. Walau dilahirkan oleh seorang ibu yang bergelar profesor, yang bergelar genius, brilliant, lahir memang tak pandai. Dan kemudian kita berada pada usia yang kita mula belajar mengenali huruf, kita bijak, kemudian kita kembali pada zaman jahil kita, nyanyok, lupa. Kita mula hilang fokus. Fokus kita pada ilmu. Sehingga saya pernah sebut bahawa ilmu yang kita lupa lebih banyak daripada ilmu yang kita ingat. Tuan mengaji lama daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau tuan-tuan ingat semua ilmu tu, tak mungkin kita duduk di sini. Kalau manusia boleh ingat ilmu daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, tak mungkin ada manusia yang belajar. Sebab kita dah pandai. Ternyata apa yang kita belajar tadi seperti tak pernah kita belajar. Lama mengaji ni sekolah rendah. Lama kita belajar sekolah menengah, ibu universiti. Akhirnya apa yang kita tahu sesuatu yang kita lazimi setiap hari itu je. Lain-lain ilmu semua hilang. Sedikit demi sedikit hilang. Itu belum cerita pencing. Bila pencing mula hilang. Itu belum lagi nyanyok. Bila nyanyok lagi hilang. Akhirnya benda yang paling berharga yang ada pada kita, mengingati nama sendiri kita pun lupa. Atau nama kita tak mungkin orang lupa nama ni. Tapi sampai peringkat kita mungkin lupa nama kita. Kalau dia awak nama siapa? Tak tahu nama saya siapa. Kita tak mampu mengingati nama kita. Supaya kita tahu bahawa sifat lemah, sifat bodoh tu sifat kita. Kan itu setiap kali kalau kita mengaku kuat atau mengaku bijak, akhirnya Allah akan jatuhkan kita. Semua tak boleh kita mengaku bijak. Walau kita rasa kita bijak pada orang lain. Saya paling bijak. Akhirnya habis. Saya paling gagah. Akhirnya ditewaskan oleh orang paling kecil sekali. Dan kita baca kisah Jalut yang gagah dikalahkan dengan Nabi Daud yang kecil. Bahkan kita lihat dalam sukan-sukan dunia, orang yang dah namanya juara dunia, akhir dikalahkan oleh underdog yang bukan pilihan, yang tak pernah juara, akhir menang. Kerana manusia ada dua benda mereka tak pernah claim diri mereka. Walaupun mereka ada, pertama kuat. Yang kedua ialah
bijak. Tapi bila jin, ifrit, waktu Nabi Allah Sulaiman, nanti kita akan ceritakan, cuma kita nak beri satu lanjutan pada apa yang kita sebut. Allah Maha Perkasa dan bijaksana. Ketika mana Nabi Allah Sulaiman bermusyawarah dengan menteri kabinet dia, akhirnya buat satu keputusan. Bila kata Sulaiman, apakah yang paling dimuliakan oleh Balqis? Maka jawab mereka, singgahsananya. Jawab burung hudhud, singgahsananya. Lalu kata Nabi Allah Sulaiman, siapa yang boleh membawanya? Lalu kata jin ifrit, ana atika bi. Aku akan mendatangkannya sebelum kau bangun daripada mesyuarat ini. Kerana aku ini gagah, kata ifrit. Inilah qawiyun, aku gagah. Maka datang seorang beriman, Asif bin Barkhaya. Berkata, saya akan mendatanginya sebelum mata tuan berkelip. Jin ifrit kata, saya akan datangkan kursi Balqis sebelum selesai mesyuarat, sebelum tuan bangun. Asif bin Barkhaya kata, saya akan mendatangi sebelum mata tuan berkelip. Belum Sulaiman kelip dah sampai depan mata. Tapi Asif dia tak tahu dia kuat. Dia tak tahu. Ifrit tadi dia kata dia kuat, maka dia dikalahkan oleh orang tidak mendakwa dia kuat. Supaya kita faham dalam hidup kita, tuan-tuan. Jangan pernah kita rasa kuat. Dan jangan pernah kita rasa bijak, pandai. Kaya sifat Allah. Yang Allah amat cemburu kalau kita mendakwa dua sifat ini. Saya gagah. Saya boleh buat tu, buat ni. Kena garuk, eret kaki. Dah lama. Saya gagah, saya kuat. Akhirnya, darah tinggi naik, masuk urat seminggu. Yang kata gagah ni. Saya ni bijak. Bijak punya bijak. Yang biasa orang ingat, dia boleh tak ingat. Yang saya cerita yang tak ingat Fatihah. Ada seorang hamba Allah, dia rasa dia bijak, dia dah profesor. Balik kampung, dia nak jadi imam. Surah dia hebat. Akhir jadi imam, tak ingat surah macam. Akhirnya orang nampak imam kampung ni lagi bagus pada dia. Walau bukan profesor, tak pernah lupa surah jadi imam sepanjang imam. Tapi tak ada orang dakwah bijak. Kalau kita rasa bijak, akhir lupa. Lupa benda-benda yang kita biasa buat. Tentang ayat kursi itu biasa kita baca, boleh lupa. Bila Allah nak lupakan kita. Supaya kita tahu keterbatasan kekuatan kita. Jadi saya katakan dua benda, jangan mengaku. Jangan mengaku bijak, jangan mengaku kuat. Kan ini sifat kesempurnaan Allah. Sebab itu kita diajar menyebut wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Sebab itu Allah marah sangat manusia meramal masa depan. Nanti akan berlaku tu, berlaku benda ni. Meramal kerana menceroboh ilmu Allah. La ya'lamuha illahu. Kata Allah Ta'ala, Inna Allah indahu ilmul ghaib. Hanya Allah di sini ilmu perkara-perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tak ada yang tahu melainkan Allah. Orang mengamal, meramal nasib, menceritakan apa yang berlaku akan datang, ini Allah murkai. Tuan-tuan kita ni, la tadri nafsum maza taksibu ghadan. Kita tak tahu apa benda pun yang berlaku esok hari. Kalau kita kata cerdik, boleh meramal itu, esok hari kita tak tahu apa berlaku. Kita tak tahu. Andai kata kita nak ramal juga, kita kata itu yang apa yang saya tahu, tapi di sisi Allah itu ilmu yang sebenarnya. Kita kan kaji cuaca berdasarkan tanda-tandanya mungkin esok hujan, kata kita. Tapi kita tak kata itulah ilmu muktamad. Itu apa yang saya tahu. Tapi apa yang akan berlaku sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Kita tengok budak ni macam cerdik bila besar. Tapi apa pun yang muktamad di sisi Allah. Ya memang manusia akan menggunakan berdasarkan alamat dan tanda untuk bercerita sesuatu ke depan. Tapi jangan menjazamkan, jangan memuktamadkan. Tak ada orang boleh muktamadkan sesuatu. Bukan kita dianjurkan menyebut insya-Allah. Untuk menunjukkan kita tak boleh muktamadkan. Okay, kita jumpa esok insya-Allah. Tak insya-Allah. Pasti kita jumpa esok. Tak ada jumpa mati dulu. Sebut insya-Allah. Ini menunjukkan ilmu ke depan kita tak boleh nak menjazamkan atau memuktamadkan. Okay, saya dah rancang lagi 5 tahun saya akan jadi kaya, kata kita. Lagi 5 tahun saya akan itu ini. Apa tak dan 5 tahun mati dulu. Tak dan 5 tahun tanda-tanda kegagalan. Ini kita buat jambatan, ini kita buat sistem pemberitaan. Walau bagaimana hujan lebat tu takkan banjir. Tahu-tahu lagi teruk banjir. Ini kita buat bangunan mampu bertahan daripada sebarang gempa bumi. Tiba-tiba terbalik semua. Setiap kali kita bercakap satu ilmu masa depan, takutlah kita pada Allah.
So, kita tak berani menyebut masa depan kita bagaimana. Dia kata, saya takkan mati lagi melainkan masuk umur 60. Jangan cakap. Saya tak mungkin akan miskin sebab harta saya banyak sangat. Jangan. Semuanya itu orang-orang yang bercakap besar macam tu sudah berlangsung depan mata kita kegagalan mereka. Baik, kembali pada ayat kita. Lalu kata Allah, wa alqi asaka. Bila Allah panggil Musa, ya Musa, itu menandakan pelantikan ke Rasul. Anallah, maka itu makrifat. Akulah Allah. Supaya Musa mengetahui panggilan ini bukan daripada lain-lain. Ya Allah, ini makrifat. Mengenali Allah. Yang aku ini sifatnya perkasa. Yang boleh mengalahkan Fir'aun walau tanpa senjata. Dan kita tahu Musa AS mengalahkan Fir'aun tanpa senjata. Dan seluruh tentera Fir'aun itu kalau ditelan oleh air. Nak tunjuk Allah Maha Perkasa. Dan aku Maha Bijaksana. Wa'alqi asaq, campakkan tongkat. Falamma ra'aha, dan bila mana Musa mencampakkan tongkat, dia melihat tongkatnya tahtazzu, bergerak, ka'annaha janun wala mudbirun wala yu'aqib. Ular tadi, tongkat tadi bertukar menjadi ular besar. Tetapi ka'annaha jan, dia bergerak pantas macam ular kecil. Kita kalau benda besar, kita dah dapat bayangkan pergerakan ni mesti perlahan. Benda besar, yang kita nak benda kecil, pergerakannya cepat. Tapi Allah jadikan ular daripada tongkat Nabi Musa ini besar, tetapi ka'annaha jan. Ia seperti ular kecil dari sudut ketangkasannya bergerak. Lalu apa berlaku pada Musa? Walla mudbira. Musa pun melarikan dirinya. Walam yu'aqib, dan tidak berpaling. Dia takut. Kerana bimbang ular tadi, dah lah besar. Laju pula, nanti dikejarnya. Kita kalau takut, bila kita kena kejar, paling belakang tak? Kita kalau dikejar, kita tak mungkin paling belakang. Kenapa? Bila paling belakang, dia akan lambat kaki kita bergerak. Cuba tuan-tuan lari. Lepas kuliah ni lari, jangan sekarang. Lari kemudian paling belakang. Kita akan dapati jadi perlahan. Jadi perlahan. Kita jangan paling belakang, straight. Mana ada orang masuk lomba lari paling belakang kalah. Baru di paling orang dah potong. Nak beritahu betapa takutnya Musa. Dan betapa lajunya Musa lari sampai dia tak paling belakang. Walam yu'aqib. Kerana ular tadi besar dan pantas. Maka untuk menghadapi benda yang menakutkan ini, maka Musa kena bergerak pantas. Baik, ini menunjukkan bahawa ketakutan tidaklah takut pada selain Allah, kalau bukan maksud ibadat, tidaklah syirik. Tapi itu fitrah. Jangan kata dia, awak ni jangan takut ular, takut Allah je. Habis Musa takkan Musa tak takut Allah? Kerana ada sebahagian ketakutan tadi bersifat fitrah. Takut yang dilarang, takut yang bersifat ibadat. Takut sebab benci atau kerana bimbangkan keselamatan, maka ini fitrah. Tentang kita nampak suatu bahaya, kita pun lari. Kita pun lari, nampak lipah, lari kita takut. Kita dah trauma lipah terbang. Nampak lipah, lari kita. Nampak tikus, lari kita, lari. Laju pada tikus. Kenapa? Kerana kita bimbang, gelilah, macam-macam lah. Itu kita tak boleh kata, ya awak ni belajar tasawuf tiap-tiap pagi, rupanya tak takut Allah. Rupanya takut tikus. Mana ilmu tasawufnya? Tentang ini jawapan dia. Musa AS, dia tengok ular, dia pun lari. Apakah Musa tidak takut Allah wal hadi rasul? Dan dia berada pada tahap paling sempurna dalam takut Allah. Untuk menunjukkan dalam keadaan tertentu, takut itu fitrah. Bila manusia takut bersifat fitrah, dia akan lari daripada benda itu. Dia tak akan mendekati benda itu, dia akan lari. Tapi kalau takut dengan makna membesarkan, kita akan mendekati benda itu. Jika kita takut Allah, kita mendekati zat Allah. Takut Allah, kita dekat Allah. Tapi takut pada benda-benda yang saya sebut tadi, kita lari daripada benda tadi. Maka takut tadi bukan takut ibadat, itu takut fitrah. Maka tak salahlah walaupun orang tu kita katakan bagaimana hebat, tiba-tiba kita tengok dia takut benda tu, takut benda. Tidak cacat celah pada iman dia. Kita tak tengok, oh dia ni Masya Allah, wali Allah. Lepas nampak singa dia relax jalan. Oh dia tu macam wali Allah, nampak sekian dia tak lari. Bila lari ni, ni bukan wali Allah tak. Kerana takut tadi dia berkait dengan fitrah kita. Mungkin dia tak lari masa tengok singa. Tapi masa dia tengok yang lain-lain,
dia lari. Tengok cicak dia lari. Singa dia tak lari. Sebab ada orang dia, singa-singa dia tak takut. Tapi yang kecil-kecil tu dia takut. Lintah orang takut dia. Melompat dia sebab lintah. Tapi kalau harimau dia tak melompat, dia lelek, kuat. Ada orang takut binatang ni, tak takut binatang tu. Ada semua benda dia tak takut, tapi bini dia takut. Oh ni tak boleh masuk syurga. Kenapa? Takutkan isteri? Maka syirik takutkan isteri. Tak ada. Takutkan isteri ke takutkan suami itu tak termasuk dalam makna kita katakan ibadat. Itu fitrah. Fitrah manusia ataupun kita katakan kebiasaan manusia. Dia takut pada perkara-perkara yang tertentu yang boleh memberi bekal dan kesan padanya. Ini kisah takut Musa, suatu kiasan kepada ketakutan-ketakutan yang dilalui mana-mana manusia. Ya Musa, hei Musa, panggil Allah. La takhaf, jangan takut. Inilah yakhafu ladayal mursalun. Semua rasulku tidak takut denganku. Tidak takut dalam ketika mana berada pada keadaan ujianku ini. Tak takut. Kerana mereka tahu Tuhan tolong. Kerana mereka tahu Allah bersama mereka. Bila Allah menyatakan la takhaf, inilah yakhafu ladayal mursalun. Apa maksud? Wahai Musa, janganlah kamu takut. Kerana pada Rasulku ketika mana aku zahirkan urusanku, perintahku, maka mereka tak merasa takut kerana Allah bersama dengannya. Contoh kita, misal kata, kalau tengok benda-benda menakutkan, tapi di sisi kita ada orang yang kita tahu dia ni kuat, kita takkan takut. Dia takkan takut. Ni, misalnya ni, sebelah ni orang yang pakar dalam ilmu buaya sebagai contoh. Pandai. Oh, itu datang. Dia kata jangan takut, saya ada. Kita tahu dia boleh menguruskannya, maka kita pun tak lagi. Maka Allah kata, wahai Musa, apa pun berlaku depan kamu jangan takut. Kerana semua para nabiku tidak takut. Kerana aku bersama dengannya. Artinya di sini latihan kepada Musa AS. Nanti bila dia berhadapan dengan Fir'aun, walau Fir'aun buat macam mana pun, maka jangan takut, aku bersamamu. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersamamu wahai Musa dan Harun. Aku tengok ni dan aku dengar. Dan Musa jangan lari bila berhadapan Fir'aun. Walau Fir'aun geletak macam mana pun, jangan lari. Jadi ini ialah latihan pertama Musa. Waktu melihat tongkatnya bertukar jadi ular dan menggerungkan, jangan lari, duduk situ. Untuk melatih keyakinannya dengan Allah. Macam saya katakan tadi, kalau bersama kita orang yang mahir terhadap satu, kita diajar jangan takut. Dia ada. Seorang anak, ayah dia ada. Apakah dia akan lari meninggalkan ayahnya? Ni abah dia. Duduk sini. Mereka kalau abah dia lari juga. Mungkinlah dia lagi. Ni abah ada. Jangan takut. Maka anak pun berpaut pada lututnya kaki ayah dia. Ayah dia ada. Apa nak takut? Ayah ada. Apa pun berlaku ni ayah dia. Maka demikian pemeliharaan Allah. Kemudian, illa man zalam, melainkan orang yang zalim pada dirinya dengan melakukan dosa. Summa baddala husna. Tetapi, kalau sekiranya dia mengubah dosanya dengan kebaikan. yakni dengan bertaubat dan menggantikan dengan kebaikan, fa inni ghafurur rahim, maka aku mengampuni lagi penyayang. Aku mengampunkannya dan aku menyayanginya. Apa kaitan ayat ini? Nak beritahu bahawa orang-orang yang tidak berada dalam pemeliharaanku ialah orang-orang yang berdosa. Siapa pun yang berdosa, maka dia patut takut dia tidak berada dalam pemeliharaan Allah. Bukan dalam hukum dan azab Allah. Sebab itu kita perlu takut bila waktu mana seorang tu buat dosa. Lagi mana kita tidak bertaubat, maka dosa tadi akan menjadi satu wabal, yakni bebanan, hukuman kepada kita. Cepat atau lambat. Melainkan kita bertaubat kepada Allah. Kerana semua dosa akan meninggalkan kesan pada pelakunya. Cepat atau lambat. Tak kira lah dosa apa pun. Dosa dengan mak kita, dosa dengan ayah kita, dosa dengan suami kita, dosa dengan orang sekeliling kita. Maka orang yang berdosa patut rasa takut. Kerana apa? Kerana Allah tidak akan bersama dengan dia. Rahmat Allah tidak akan bersama dengannya. Melainkan dia bertaubat dan mengubah kejahatannya dengan kebaikan. Ketika itu Allah pengampun dan penyayang. Wa adkhil, dan mukjizat kedua. Tadi mukjizat tongkat. Mukjizat kedua. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su, dan masukkan tanganmu di dalam belahan bajumu. Ingat baju ni ada belahan, masuk tangan. Masuk tangan. Pada belahan jaib dia panggil. Ini orang panggil jaib. Pada belahan baju masuk takhruj bayda, maka akan keluar warna putih, nur pada tangan. Itu tangan Nabi Allah Musa keluar cahaya seperti bulan.
terang. Arti Musa asalnya dia nak ambil bara api, dia nak ambil ungu api untuk jadikan isterinya tadi ataupun supaya ada cahaya menerangi mereka dan supaya dapat dia memanaskan badan, maka Allah gantikan dengan cahaya di tangan. Artinya Musa nak cari dunia, Allah beri dia dunia dan akhirat. Itu keras risalah, kenabian dan juga kemuliaan urusan dunia. Supaya semua orang tahu siapa pun yang menyerahkan dirinya pada panggilan Allah, maka Allah pelihara dunia dan akhirat. Artinya signifikan bila Allah memanggil ya Musa, dan kita semua ni dipanggil oleh Allah untuk beribadat padanya, untuk takut padanya, menyerahkan urusan hidup kita padanya. Kita dipanggil. Semua kita, semua manusia Allah panggil dia untuk menyerahkan urusannya pada Allah. Kalau kita menyahutnya, maka kita dalam pemeliharaan Allah. Dunia yang kita nak cari, Allah beri segala-galanya, dunia dan akhirat. Maka apakah kita memerhatikan panggilan Allah pada kita? Ya Allah memanggil kita semua untuk mentaatinya. Demi masalah kita. Allah bukan ambil faedah daripada kita, untuk kita. Allah memanggil kita untuk sujud padanya. Allah memanggil kita untuk berzikir padanya, untuk kita mengingatinya. Allah panggil kita untuk bersyukur padanya. Allah panggil kita untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Dan sebagai jaminannya Allah pelihara kita. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih, dan akan zahir lagi 9 tanda-tanda mukjizat yang kami berikan kepadamu untuk berhadapan dengan Fir'aun dan kaumnya. Baik, kenapa disebut Fir'aun dan kaumnya? Kerana kita dah sebut tadi, kaum Fir'aun ni, Kipti, dia bersepakat dengan Fir'aun kerana dengki dia pada Bani Israel. Dan juga betapa dia teruja dengan Fir'aun. Maka Musa AS bukan lawan seorang pemerintah nama Fir'aun. Dia melawan rakyat Mesir seluruh. Ini satu benda yang paling suka. Yang dilalui oleh ramai para Nabi. Termasuk Nabi Allah Ibrahim. Bukan sekadar lawan Namrus, lawan rakyatnya sekali yang menyokong Namrus. Dan sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sekadar lawan pemimpin Quraisy dan seluruh yang menyokong pemimpin-pemimpin Quraisy. Sehingga mereka majoriti. Sedangkan orang Islam minoriti, aqaliyah. Maka kata Allah lagi, innahum kanu qauman fasiqin. Firaun itu lah kaum yang fasik, yang akan binasa, yang jahat, yang berderhaka. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Dan ketika mana sampai kepada Firaun dan kaumnya akan segala mukjizat kami, maka Allah Taala ringkaskan semua 9 mukjizat ditunjukkan. Apa dia 9 mukjizat? Selain daripada tongkat, selain daripada tangan Nabi Allah Musa AS yang Allah Ta'ala sebut seperti mukjizat taufan, mukjizat belalang, mukjizat kummal atau kita sebut pepijat, mukjizat dhafadik katak, darah dan juga kegersanan atau kita sebut kemarau yang panjang serta mukjizat terbelahnya Laut Merah. Semuanya ini tidak menjadikan Fir'aun itu beriman. Bahkan betapa sombong dalam menafikan mukjizat tersebut. Qalu, sehingga mereka berkata, hadza sihrun mubin, ini benar-benar sihir. Maka Allah menyebut, hakikat yang mereka kata sihir ini, apakah mulut mereka sama dengan hati mereka? Kata Allah, wajahadu biha. Mereka mengingkari segala mukjizat tadi. Wastaiqanatha anfusuhum. Sedangkan dalam hati mereka, mereka percaya ini kebenaran. Zulman wa uluwa, mereka melakukannya kerana ego dan sombong. Tahu orang ego dan sombong, apa tanda dia? Dalam hatinya tahu benda itu betul, itu orang ego sombong. Orang yang tak tahu dalam sesuatu itu betul, lalu dia menolaknya, ini kita nama orang jahil, orang bodoh. Tapi orang yang tahu benda itu betul, lalu dia masih lagi menyanggahnya, itu orang ego dan sombong. Sebagaimana Abu Lahab. Dia tahu Nabi Muhammad SAW Nabi, dia tahu. Abu Jahal, dia tahu. Bahawa ini Nabi bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh atau sebagainya. Dia memang Nabi. Tetapi hatinya meyakini. Tapi mulutnya mengingkari dek kerana apa? Sombong dan takabur. Contoh kita juga, contoh kita nak tengok sombong kita kat mana. Bila sesuatu tu benar, kita masih tak nak terima benda tu. Kita tetap kata bohong. Tak percaya saya, tak percaya. Pada hati kata, betul tu dia cakap. Tapi kalau kita ngaku, ego kita jatuh. Maka berarti kita dalam kondisi tadi sombong.
Nak tahu kita sombong tak sombong, tengok hati kita cakap apa. Kalau dalam hati kita kata benar, tapi mulut kita tak kata tak benar, maka itu sombong. Sebagaimana Fir'aun. Dan orang sezaman dengannya. Fanzur, dan lihat akibatnya, tunggu akibatnya. Kaifa kana akibatul mufsidin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Karena orang-orang yang sombong, mereka ini mufsid. Dia akan buat kerosakan. Akhirnya kita jumpa. Dan kita bukan kata tengok yang jauh, kita tengok yang dekat juga. Bukan dalam kehidupan kita seharian, bila mana kita ada sifat sombong, tidak mau terima kebenaran, maka kita akan buat kerosakan. Manusia yang tak terima kebenaran, dia akan mencipta kerosakan. Kenapa? Kerana itulah natijah sombong. Dan bila dia melakukan kerosakan, maka janji Allah akan datang kepadanya tepat pada waktu, iaitu kemusnahannya. Sebab itu kata Allah, fanzur, tengok nanti. Kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana kesudahannya. Kerana orang sombong punya kesudahan yang dahsyat. Siapa pun yang sombong, dia akan mengalami kesudahan yang dahsyat. Yang bercakap sombong, yang perbuatan yang sombong, kelak kita akan lihat kesudahan yang dahsyat. Supaya tuan-tuan kita berhati-hati dengan amaran Allah ini. Sebab dalam diri kita jangan ada sifat sombong, khususnya kita katakan menolak kebenaran. Walau hati kita tahu itu benar, tapi mulut kita tetap. Kenapa? Kerana ini bukan geng kita. Kerana ini bukan perkara yang menyembelahi kita, memihak pada kita. Kerana kita cuma nak menang. Maka ini sombong. Kerana orang sombong, Allah tak akan beri ilmu pada dia. Orang yang sombong, Allah akan hilangkan ilmu dia. Ilmu kita ni tuan-tuan bertambah bila kita rendah diri. Bila mana kita sombong, maka sejumlah ilmu kita mula hilang. Hilang-hilang, akhirnya tak ada ilmu kita. Lalu bercakaplah macam orang sasau dan orang bodoh. Sebab dah tak ada ilmu, cakapnya ikut dang dia lah, ikut mulut dia. Orang kata jangan macam tu, dosa. Biarlah dosa pun. Tak baik ini. Tak apalah, aku puas siang-siang. Lihat, ilmu dah tak ada. Walau dah lama mengaji bab dosa, bab pahala. Dah lama kita mengaji bab ni boleh ke tak boleh. Tapi sampai berengkat kita berani mencabar bila orang tegur kita. Kita tak baik awak buat macam ni. Itu dosa. Biarlah dosa, saya tanggung sendiri, apa peduli. Kalau saya masuk neraka, saya masuk, bukan awak. Ya, sombong. Dia cakap tu dia bodoh dah. Padahal tak ada orang yang mungkin membiarkan dirinya dalam kebinasaan. Apatah lagi dalam neraka. Sebab itu Allah sebut dalam Quran yang sombong. Wa idza qila lahu taqillah akhazatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam. Dan bila mana diingatkan kepadanya takutlah Allah, maka dia makin sombong. Dek dosa yang dilakukannya, maka cukuplah kesudahannya neraka jahannam. Kadang-kadang suami tegur isteri pun sombong. Biarlah saya masuk neraka, biar saya masuk. Dudi apa saya? Kadang-kadang isteri tegur suami. Suami kata, suka saya lah, saya masuk neraka, bukan awak. Kadang-kadang anak yang tegur kita, mak. Dan sebaliknya, tuan-tuan hati-hati dengan ungkapan-ungkapan sombong kita. Yang menunjukkan kebodohan sesudah kita punya ilmu. Alah, kita ada ilmu selama ni. Tiba-tiba dengan sebab kita nak pertahankan ego kita, kita sanggup menolak ilmu yang kita dah belajar. Ni perempuan tahu kalau keluar rumah tanpa izin suami dosa besar. Dia tahu. Bila suami ditegur tak boleh keluar. Ikut suka saya lah, saya nak keluar. Kau dah belajar dosa besar. Biarlah dosa besar pun. Dia jadi bodohnya, tak ada tepinya. Bodoh yang tak boleh lagi kita didik sebab bodohnya datang daripada sombong. Bukan bodohnya datang daripada tak tahu dia. Kerana orang macam ni ataupun sikap macam ni, tuan-tuan kita kena hati-hati berlaku pada kita. Biar kita bila orang ingatkan kepada kita, takutlah Allah. Ya, saya takut Allah. Bila orang ingat kita ini hukum yang tak boleh, saya taat dan saya patuh. Jadilah macam para sahabat Rasulullah, sewaktu disebut setiap hukum dan hukum hakam, mereka kata sam'an wa ta'ah. Kami dengar dan kami patuh. Tak ada pula nak corner sana, corner sini. Jadi kita bimbang watak-watak orang sombong yang kita ceritakan dalam Quran ini jangkit kat kita. Walaupun taklah macam Fir'aun betul, tapi dialog-dialog itu kita memang membinasakan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.